Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi ini adalah video yang terakhir untuk bab 10, okey, untuk bab ubat-ubat dan juga bahan kimia. Jadi kita akan tengok untuk video ni adalah bahan aktif dan produk kesihatan. Okey, so maksudnya kita ada beberapa produk kesihatan yang ada dekat dunia ni, ada dekat Malaysia contohnya, dan di dalam produk kesihatan dia ada bahan aktif. So, kita akan belajarlah apakah itu produk kesihatan, apakah itu bahan aktif. So, for this video, we're going to learn about the active ingredient and also a health product. So, active ingredient we can find in the health product in Malaysia or maybe around the world. So, this active ingredient, I will explain you what it is and what is the example of health products. Okay. So here we're going to look at active ingredient and health product. So produk kesihatan merupakan bahan yang digunakan untuk tujuan mencegah, merawat atau menguruskan penyakit. So maksudnya you can prevent, okay, you can treat, you can manage the disease. For example, if we have health disease, so these health products will tremendously help you. Okay, so produk kesihatan merupakan bahan yang digunakan untuk tujuan mencegah, merawat atau mengurus penyakit. Okay, dia juga untuk memelihara kesejahteraan fizikal dan mental manusia. So maksudnya dia penting untuk kebaikan manusia. Okay, sebab itulah ada orang yang ambil health product. So contohnya macam vitamin kah ataupun jamu-jamu contoh. So orang ada ataupun collagen contoh. So ada orang yang ambil health product tidak kira dalam bentuk pil, dalam bentuk cecair, jus ataupun dalam bentuk serbuk. Health product ni tujuan dia adalah untuk mencegah, merawat atau mengurus penyakit. So contohnya kalau ada penyakit kencing manis, so ada orang makan pil contoh, ataupun ada orang ambil ada yang ambil tradisional, so ada orang ambil dalam bentuk jus gitu. So dia bergantung kepada orang. Ada yang lebih baik lagi kalau kita ambil benda yang diiktiraf oleh doktor sebagai kita punya produk kesihatan. Okay, so tapi dia bergantung. So contoh produk kesihatan termasuklah ubat-ubat dan makanan tambahan. So maksudnya pills, ubat-ubatan dan juga makanan tambahan, contohnya macam vitamin-vitamin, kita punya suplemen. Okay, so ini adalah contoh-contoh bahan-bahan health product that we can eat, like for example supplements of vitamins, daily multivites, or maybe if we have certain diseases, we have to take pills every day, and these pills they have active ingredients in them. So ubat-ubat, produk-produk kesihatan ni dia mempunyai bahan-bahan aktif. Okay, setiap produk dia mesti ada satu. Okay, dia mesti ada satu ataupun lebih bahan aktif. Contohnya macam kalau kamu ambil skincare product, okay, dia ada ni drug facts. Okay, dekat belakang dia akan beritahu lah apakah dia guna. Contohnya macam ni, dia guna zinc oxide. Okay, zinc oxide ni adalah untuk kulit lah, untuk kulit, skincare product. So, bahan aktif, ingredient ni dia merujuk kepada komponen bahan aktif secara biologi yang memberikan kesan untuk mencapai tujuan pada kesihatan yang dikehendaki. So, maksudnya, contohlah kan dalam skincare product ni, kita belajar tentang health product, tapi contohlah kalau skincare product ni, di dalam ni dia ada satu bahan aktif. It has one active ingredient. For example, sini dia ada zinc oxide. So zinc oxide ni apa tujuan dia? Okay, apa tujuan dia? Tujuan dia adalah sebagai untuk menjaga kulit orang yang memakainya. Okay, so maksudnya bahan aktif ni dia ada tujuan. Okay, dia ada tujuan supaya contoh kalau ubat tu adalah untuk sakit kepala, tujuan dia adalah untuk meringankan kesakitan tersebut. Ataupun contohlah dia produk tersebut adalah untuk kulit, so tujuan dia adalah untuk menjaga dan mencantikkan kulit. Okay, so bahan aktif yang ada di dalam tu. Contoh lagi, kalau bahan aktif tu adalah untuk contohnya satu produk ni, okay, satu produk ni adalah untuk
melegakan kesakitan perut lah contoh. So bahan aktif tu tujuan dia adalah untuk mengurangkan kesakitan di bahagian perut. Okay, so setiap benda produk kesihatan, kalau kamu tengok drug facts dekat belakang, apa bahan-bahan saintifik yang kamu macam punya fikir kan, tu adalah active ingredient. Okay, bahan-bahan kimia yang dia ada tujuan untuk memberi kebaikan kepada orang yang pakai. Okay, orang yang memakan ataupun orang yang minum ataupun orang yang pakai bahan tersebut. Okay, tapi kalau kamu tengok sini, terdapat bahan aktif yang boleh bertindak balas dan memberikan kesan sampingan kepada pengguna. Sebab itulah kadang-kadang kalau ada produk kesihatan yang tidak diiktiraf, okay, bahan aktif yang mereka main letak sahaja yang tidak diiktiraf oleh kementerian kita contohnya, dia akan memberi kesan sampingan kepada pengguna. Sebab itulah kadang-kadang ada yang masuk hospital, ada kesan sampingan, sakit sana, sakit sini. Kenapa? Sebab mereka pakai health product yang tidak diiktiraf. Okay, bahan-bahan aktif yang dibuang jadi dalam tu tidak diiktiraf, tidak ada nasihat daripada kementerian contohnya ataupun pegawai-pegawai yang tahu tentang benda ni. Orang main buat saja benda tu, health product tu orang pakai, dia ada kesan sampingan. Okay, tu untuk health product yang tidak diiktiraf. Tapi health product yang diiktiraf juga kadang-kadang dia juga ada kesan. Okay, so kita perlulah dapat nasihat doktor. Kita tidak boleh je, oh mau pakai lah ni, just pakai. Dan takut pula kalau makin teruk. Okay, so lebih baik kalau kita ada health product, kita jumpa doktor. Kita minta nasihat doktor, adakah saya sesuai dengan ni, umur saya, kulit saya contoh, ataupun dengan penyakit yang ada, adakah sesuai, adakah boleh diambil contoh. Okay, jadi contoh health product, okay, contoh health product sini adalah contoh seperti tablet ubat tahan sakit, okay, macam Panadol contoh. Okay, macam Panadol, Ibuprofen, Aspirin. So benda ni mengandungi satu bahan aktif, iaitu paracetamol. So maksudnya dalam ubat tahan sakit dia ada satu bahan aktif, iaitu paracetamol. So paracetamol tujuan dia adalah untuk melegakan kesakitan. So itulah maksud dia bahan aktif ni. Bahan aktif dia adalah satu bahan yang ada tujuan. Dia ada tujuan untuk memberi kebaikan kepada manusia. Contohnya macam ubat tahan sakit ni, dia ada paracetamol. So paracetamol dia boleh melegakan, dia boleh mengurangkan kesakitan dalam diri manusia. So dia punya tujuan, bahan aktif dia adalah paracetamol dengan tujuan mengurangkan kesihatan. So kamu kena ingat, bahan aktif dia adalah bahan-bahan kimia yang dia mesti ada tujuan untuk mencapai, okay, untuk mencapai dia punya tujuan sebagai tablet ubat tahan sakit contoh. Okay, Ibuprofen, Panadol, dia tahan sakit. So tujuan dia adalah mengurangkan kesakitan. Apa bahan aktif dia? Paracetamol 500 mg. Okay, so contoh lagi yang kedua adalah macam tablet ubat selsema. Maksudnya ubat selsema ni kita makan bila kita ada selsema, kita ada hingus-hingus, kita hacum-hacum kan. Okay, di dalam ubat selsema ni dia ada loratadine. So loratadine 10 mg. So loratadine ni adalah dia punya bahan aktif. Okay, bahan aktif. Maksudnya tablet ubat selsema ni dia ada satu bahan aktif, iaitu loratadine. Dan bertujuan adalah untuk kurangkan selsema kita. Dia adalah antihistamine sebenarnya. Okay, dia mengurangkan kita punya alergik. So loratadine ni adalah dia punya bahan aktif dengan ada tujuan dia. So itulah maksud cikgu, ubat-ubat kesihatan, barang kesihatan ni dia mesti ada satu bahan aktif. Bahan aktif dia mesti akan ada kebaikan. Dia ada tujuan dia. Okay, dia ada tujuan dia. So kalau kamu ingin lebih faham, kalau kamu beli bahan-bahan kesihatan, tengok dekat belakang dia. Tengok belakang dia, tengok kertas-kertas tu, tengok bahan-bahan kimia. Kamu type satu-satu, tengok apa tujuan dia. Okay, setiap benda aktif tu dia mesti ada tujuan. So macam ni,
Contohnya kita ada alergi, okey, kita ada alergi, kita ada selsemah. So kita makanlah pil-pil ni, okey, kita makan pil-pil ni, so dia akan relief, dia akan kurangkan kita punya alergi, dikurangkan kita punya selsemah. So itulah dia punya tujuan bahan aktif dia. Okey, so dengan itu kita sebagai pengguna ni kita kena fikirlah, kita kena analisis bahan aktif dalam produk kesihatan. Jadi contoh, kalau kamu pernah beli produk kesihatan untuk pertama kali, kamu mungkin kamu tidak yakin ataupun mungkin kamu tidak tahu apakah bahan-bahan aktifnya. Kamu tengok botol belakang tu, kamu tengok kertas dia, kena ada produk kesihatan dia ada kertas kan, soalnya kamu tengok apa satu-satu bahan-bahan kimia yang ada. Kamu tengok apa dia punya bahan aktif, apa tujuan dia, apa tujuan bahan aktif tersebut. Contohnya menegakkan kesakitan kah, membuat kamu contohnya membuat kamu tidak pening kah, mengurangkan kesakitan. Jadi kita kena tengoklah setiap bahan aktif ni dia mesti ada dalam produk kesihatan. Dia mesti ada satu tujuannya. Okay? So pengguna ni kita harus menilai kesan dia. Okay? Kita kena menilai kesan. Kalau kita makan ubat ni, suplemen ni, health product ni, adakah dia memberi kesan terhadap badan kita macam kita tidak sesuai kah, kita alergik kah, kita buat makin teruk kah. Jadi kita kena fikir, kita kena tengok apa kesan dia. Kalau makin teruk, kena berhenti. Okay? Kena berhenti. Kita kena cari yang paling efektif untuk kita. Kalau dia tidak efektif, dia makin teruk, kamu berhenti. Okay? Dan satu lagi, kita kena tengok kualiti dan kuantiti dengan harga. Kadang-kadang kita ada pengguna tu, dia tengok, oh ni lah, ni baru RM5 gitu. Tapi banyak dia punya ubat. Okay, jadi maksudnya kualiti dia tidak bagus. So kadang-kadang ada benda yang murah, banyak tapi tidak baik untuk kita. Kadang-kadang ada juga yang mahal tapi masih juga tidak sesuai dengan kita. Jadi kita kena tengok. Kita kena tengok dia punya kualiti, kita kena tengok dia punya kuantiti dengan harga dia. Okay, so kadang-kadang ada yang 400 tapi kualiti dia tidak baik. Itu. Tapi ada yang RM4 tapi kualiti dia tidak baik juga. Jadi kita kena tengok kualiti dan juga kuantiti dia. Adakah dia setimpal dengan harga yang ditawarkan? Adakah dia baik? Adakah dia memang baik ataupun sebenarnya dia hanya produk yang dicipta untuk kaut keuntungan sahaja. Jadi kita kena ambil kiralah dia punya kualiti dan juga dia punya kuantiti. Okay, so ni adalah slide yang terakhir. Jadi kenapakah manusia, kenapakah pengguna-pengguna ni dia orang membeli produk kesihatan? Kenapa? Dia ada 3 tujuan yang kamu kena hafal ataupun kamu kena faham untuk tahun 4 ni, untuk tingkatan 4, dah maaf. Untuk tingkatan 4, jadi kadang-kadang mereka akan tanya kamu dalam soalan subjektif, soalan kebat ke contoh, ataupun mereka boleh juga tanya dalam soalan yang true and false, yang boleh tanya. Okay, so mereka boleh tanya kadang-kadang dalam kertas tua. So apa tujuan, kenapakah orang menggunakan produk kesihatan? So dia adalah sebagai suplemen untuk membantu memulihkan penyakit. So maksudnya dia adalah tambahan. Contoh macam kita sakit kepala. Kita sakit kepala paling senanglah kita makan Panadol. So dia adalah suplemen supaya kita macam bila kita sakit kepala kita tidak begitu sakit lagi. Ataupun contohnya kalau kita selsemah, dia adalah suplemen. Okay, kita ambil loratadine 1, lepas tu kurang sikit kita punya selsemah. Okay, dia boleh pulihkan kita punya penyakit. So itulah kenapa orang ambil produk kesihatan, pil-pil. Okay, jadi ataupun dalam bentuk liquid. Okay, so satu lagi, makanan tambahan untuk melengkapkan amalan pemakanan yang tidak seimbang. So produk kesihatan bukan sahaja macam ubat selsemah, ubat sakit kepala, ubat sakit perut. Produk kesihatan juga adalah macam vitamin, okay, multivit yang kita makan setiap hari. Contohnya kalau kita jarang makan sayur, kita jarang makan ikan, kita jarang makan buah-buahan contoh. Jadi orang tu kadang-kadang diorang ambil produk kesihatan macam multivit, macam vitamin. Okay, dia akan lengkapkan amalan pemakanan yang tidak seimbang. Okay, contohnya macam student yang belajar dekat asrama kah, tidak sempat masak-masak yang
lengkap, tidak sempat beli sayur ke buah. Jadi kalau selalu makan produk kesihatan macam multivitamin, dia boleh lengkapkan apa yang kita kurang, dia boleh lengkapkan. Okey, jadi yang terakhir, mengekalkan kesihatan dengan meningkatkan imunisasi badan. Jadi contohnya macam kalau kamu sakit ke apa, makanlah vitamin C contoh. Okey, vitamin C ataupun yang kalau kamu pernah tengok ada satu botol penutup putih, dia pun warna oranye dekat sini. Okay, so di dalam ni dia akan ada tablet-tablet yang kamu boleh letak di dalam air. Okay, kamu boleh letak di dalam air dan dia adalah vitamin C sebenarnya. Okay, vitamin C. So benda tu boleh meningkatkan imunisasi badan. So tu adalah tujuan-tujuan kenapa kita kebanyakan kita ambil produk kesihatan. Okay, so ni sahaja untuk video kali ni. Jadi kita sudah habis belajar bab 10. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, seperti biasa kamu boleh tanya cikgu dekat Telegram ataupun kamu boleh tanya cikgu dalam komen. Okay, jadi seperti biasa kalau ada apa-apa kamu boleh tanya cikgu.